Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan membincangkan bab 5 Tamadun Awal Dunia 5.2 Perbandingan Sumbangan Tamadun Awal. Kita tengok sumbangan tamadun awal, iaitu terdapat pemerintahan dan pentadbiran, binaan bangunan dan kemudahan, kesenian dan kesusasteraan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Pemerintahan dan pentadbiran di tamadun Mesopotamia, di mana raja yang memerintah negara kota. Empire yang pertama dibentuk dengan penyatuan negara kota. Pengenalan sistem undang-undang yang dikenali sebagai Kod Hammurabi, di mana Raja Hammurabi terkenal dengan pembinaan sebuah kerajaan yang kukuh dan membina bangunan, memperbaiki sistem pungutan cukai dan meningkatkan kegiatan perdagangan, membawa kemakmuran kepada Empire Babylon dan mewujudkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang mengandungi 282 perkara yang merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan hukuman. Pemerintahan dan pentadbiran di tamadun Mesir Purba, di mana raja dikenali sebagai Firaun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Raja berkuasa mutlak. Firaun berperanan membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Kewujudan keamanan Mesir Purba dengan menghantar tentera bagi melindungi pedagang yang menghadapi ancaman serangan penjahat. Raja mempercayai konsep kehidupan selepas mati dan pengebumian diadakan untuk menghormati mayat. Pemerintahan dan pentadbiran tamadun Indus, di mana golongan pendeta menerajui sistem pemerintahan di lemah Sungai Indus. Golongan pendeta mempunyai pengaruh besar dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Ahli ekologi membuktikan tidak wujud pemerintahan beraja di lembah Sungai Indus. Pemerintahan dan pentadbiran di tamadun Huanghe ataupun Huangho, di mana berasaskan negara kota. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, raja berperanan sebagai pemerintah yang membawa mandat dan kebenaran daripada Tuhan dan syurga. Raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Sistem pemerintahan berasaskan dinasti dan pembahagian kelas sosial wujud. Kita tengok pula kegiatan ekonomi di tamadun Mesopotamia, di mana golongan agama dan raja mentadbir secara berpusat. Jumlah tanaman dan bilangan petani ditentukan oleh kerajaan. Wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan hamba. Lebihan hasil pertanian membawa pengkhususan pekerjaan dan petani bertukar menjadi peniaga, pedagang dan artisan. Aktiviti perdagangan meluas sehingga ke kawasan lembah Indus. Kemunculan pengusaha tekstil, barangan tembikar dan alat keperluan. Permintaan tukar rumah bagi pembinaan rumah semakin meningkat disebabkan pertambahan penduduk. Kegiatan ekonomi tamadun Mesir Purba. Kegiatan utama ialah pertanian, di mana majoriti penduduk ialah petani. Petani membayar sewa tanah kepada raja. Perdagangan giat dijalankan dengan penggunaan sungai Nil yang lebar dan dalam yang membolehkan kapal-kapal dagang berlabuh di pelabuhan seperti Tibes, Memphis dan Elephantine. Kemudian pengkhususan pekerjaan dalam bidang penenunan, pembuatan barang tembikar dan peralatan harian. Terdapat kegiatan perlombongan emas dan pengeksportan tekstil dan kertas. Kegiatan ekonomi di tamadun Indus, di mana mereka menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian,
penununan kain, penghasilan barangan logam dan tembikar oleh artisan. Tanaman utama ialah gandum, kacang dan barli. Menjalankan peternakan haiwan seperti lembu dan kambing. Menjalankan aktiviti perdagangan dengan pedagang dari Mesopotamia. Hasil perdagangan yang penting termasuk emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian. Kegiatan ekonomi tamadun Huang He. Kegiatan utama ialah pertanian terutama sekoi, padi, gandum dan barli, menternak lembu, kambing, ayam dan khinzir, membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian. Kemajuan teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit diikuti dengan pembangunan dalam pertanian. Penggunaan batas dalam aktiviti penanaman oleh petani. Kita tengok pula teknologi di tamadun Mesopotamia di mana sumbangan penting adalah penciptaan tulisan, penciptaan roda, bidang perubatan, bidang astronomi dan bidang matematik. Mencipta formula dalam pengiraan pelbagai bentuk geometri, bulatan dan segitiga. Sistem tali air dibina. Melakukan reka cipta berasaskan gangsa. Mencipta emas. Mencipta kertas daripada papirus. Ahli astronomi mencorak pergerakan bulan, planet dan bintang. Mencipta roda, saw dan bajak. Memperkenalkan sistem bernombor berasaskan 60, membahagikan masa kepada 60 minit. Membahagikan bulatan kepada 360 darjah. Dan memperkenalkan kalender 12 bulan. Teknologi tamadun Mesir Purba di mana mereka melakukan reka cipta sains dan teknologi dalam bidang astronomi, matematik dan geometri, perubatan, bahasa dan seni bina. Pembinaan terusan dan pengairan. Memperkenalkan kalender tahun dengan 365 hari. Masyarakat yang terawal menulis dan menyimpan rekod sesuatu peristiwa. Hieroglif adalah bentuk penulisan awal. Penciptaan kertas yang dipanggil papirus dan mencipta dakwat hitam. Teks agama dan dokumen penting ditulis di atas papirus. Seterusnya, teknologi di tamadun Indus di mana kota dibina mengikut grid yang tepat. Adanya sistem pembaritan dan pembetungan. 365 hari dalam kalender tahunan. Penciptaan kertas. Mengukur sukatan panjang dan masa dengan tepat. Masyarakat terawal mencipta sistem menyukat berat dan sukatan. Batu bata yang dibina mengikut ukuran saiz yang tepat. Mencipta tembaga, gangsa dan timah. Pembinaan bandar terancang di Mohenjo-daro yang sistematik membuktikan kemuncak pencapaian tamadun ini. Teknologi di tamadun Huang He ataupun Huang Ho di mana penciptaan peralatan daripada besi. Peningkatan pengangkutan jalan dan terusan. Mencipta tulisan daripada lukisan. Mencipta alat-alat pertanian daripada kayu dan besi yang membantu dalam kegiatan pertanian terutamanya penanaman padi. Penciptaan benang sutera, mata wang shilling dan penciptaan kompas magnetik. Seterusnya kita tengok kesenian dan kesusasteraan di mana tamadun Mesopotamia tulisan dikenali sebagai kuniform. Penduduk menukilkan puisi. Mengingati pemimpin dengan rekaan patung. Peristiwa yang berlaku dirakam dengan mengukir pada batu. Kesenian dan kesusasteraan di tamadun Mesir Purba di mana tulisan hieroglif. Lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu sebagai lukisan dinding dan di kawasan perkuburan. Penghasilan seni berbentuk lukisan pada dinding-dinding bangunan dan kuil yang terkenal di dunia. Kesenian dan kesusasteraan tamadun Indus di mana tulisan piktograf. Penghasilan balang yang mempunyai ukiran geometri dan motif alam. Penghasilan tembaga, gangsa dan batu permata.
Penghasilan patung diperbuat daripada batu dan logam. Seterusnya, kesenian dan kesusastraan di Tamadun Huang He di mana terdapat penulisan berasal daripada piktograf, mencipta puisi yang romantik dan lirik dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat. Kemahiran utama ialah penghasilan tembika dengan lukisan hasil kesenian. Binaan bangunan dan kemudahan di Tamadun Mesopotamia, di mana zikurat yang berfungsi sebagai rumah ibadat, taman tergantung Babylon. Binaan bangunan dan kemudahan di Tamadun Mesir Purba, di mana terdapat piramid dan juga Sphinx, serta tempat ibadat. Binaan bangunan dan kemudahan Tamadun Indus, terdapat kota dibina mengikut grid yang tepat, dewan perhimpunan, sistem paip dan pembentungan, kolam mandi awam, serta jelapang. Binaan bangunan dan kemudahan di Tamadun Huang He, terdapat bandar pertama dibina pada zaman dinasti Shang yang berada di Anyang. Kekurangan seni bina monumen. Kajian ahli ekologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Salah satu sumbangan besar Tamadun Mesopotamia ialah dalam bidang perundangan, iaitu Kod Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang ini digubal semasa Raja Hammurabi berteraskan keadilan, hukuman dan denda setimpal kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Tamadun Mesopotamia juga menyumbangkan sistem tulisan kepada manusia sejagat. Perkembangan sistem tulisan membolehkan jurutulis mencatat rekod urusan pentadbiran dan perniagaan. Contohnya, kesemua urusan jual beli dalam perdagangan dapat disertakan dengan resit, nota dan surat kredit. Sistem tulisan juga telah melahirkan tradisi kesusastraan seperti Epik Gilgamesh yang tertua dan terkenal di dunia. Dalam bidang astronomi, orang Mesopotamia mengkaji tentang pergerakan bulan, bintang dan matahari. Ilmu astronomi ini membolehkan masyarakat Mesopotamia menggunakan jalan laut. Ilmu astronomi juga membawa kepada perkembangan bidang matematik, iaitu sistem mengira perpuluhan, menambah dan punca ganda dua yang kemudiannya pula membawa kepada perkembangan ilmu geometri. Pengetahuan tentang ilmu astronomi telah membolehkan orang Mesopotamia menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar yang terdiri daripada 12 bulan dalam satu tahun. Ilmu perubatan berkembang semasa pemerintahan Kerajaan Assyria kerana kerajaan ini sangat mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Lebih kurang 500 jenis ubat-ubatan dikatalog dan disampelkan kegunaannya.
Panduan mengubati penyakit dengan ubat-ubatan tersebut juga dicatat untuk memudahkan pengamal perubatan mengikutinya. Orang Mesopotamia berjaya mencipta roda untuk kegunaan kereta kuda dan kincir air. Kincir air digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan tandus dan mengairi kawasan pertanian. Satu lagi sumbangan tamadun Mesopotamia ialah memperkenalkan cara membuat batu bata daripada tanah liat. Dalam bidang seni bina pula, mereka telah mencipta arca dan tiang batu seperti patung Raja Gudia. Seni bina unggul tamadun Mesopotamia ialah zigurat. Sumbangan utama tamadun Mesir Purba ialah dalam seni bina yang mengagumkan, iaitu pembinaan piramid. Pembinaan piramid adalah hasil ilham Imhotep, iaitu seorang saintis, arkitek, ahli fizik dan penasihat Firaun Djoser. Piramid yang dibina sebagai bukti masyarakat Mesir Purba mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Imhotep memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. Antara piramid terkenal ialah piramid Saqqara dan piramid yang dibina di Giza. Orang Mesir menghasilkan kertas daripada pokok papyrus yang banyak hidup di lembah Nil. Penciptaan kertas telah memudahkan penyimpanan segala khazanah bangsa Mesir. Penciptaan kertas membolehkan masyarakat Mesir Purba tidak lagi bergantung kepada kepingan batu bata untuk tujuan membuat catatan. Sistem tulisan yang dikenali sebagai hieroglif digunakan untuk menyimpan rekod. Tulisan ini yang merupakan tulisan bergambar juga terpahat dengan begitu cantik, halus dan penuh seni pada makam dan batu. Sistem pendidikan diwujudkan untuk melahirkan pegawai kerajaan, terutamanya jurutulis yang terlatih dan pakar. Mata pelajaran yang diajar ialah ilmu geometri, matematik dan sains. Selain itu, masyarakat Mesir Purba juga mahir dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan pembedahan. Kemajuan dalam ilmu perubatan telah melahirkan para pengamal perubatan yang berkhidmat untuk Firaun dan masyarakat. Golongan ini berstatus tinggi dalam masyarakat. Amalan memumiakan mayat dan pengetahuan tentang fungsi sistem tubuh memperlihatkan kemajuan dalam bidang perubatan. Perkembangan dalam bidang-bidang seperti algebra, geometri dan astronomi telah digunakan untuk mengawal limpahan air sungai Nil yang mengakibatkan banjir setiap tahun. Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik membolehkan masyarakat Mesir Purba mewujudkan sistem kalendar berdasarkan 365 hari dan 12 bulan dalam setahun. Ilmu pengetahuan yang ada juga digunakan oleh pemerintah Mesir Purba untuk mencipta sistem pengairan untuk mengairi padang pasir yang gersang menjadi kawasan pertanian subur.
Antara sumbangan tamadun Indus ialah keupayaan dan kebolehan mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka. Idea sebegini akan menjadi panduan kepada generasi seterusnya untuk menghasilkan sebuah tamadun yang cemerlang. Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo-daro dan Harappa bukanlah perkara yang mudah. Sebaliknya, hal ini memerlukan gabungan kepakaran. Oleh itu, pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik sangat diperlukan. Seperti mana yang telah dijelaskan ciri-ciri bandar terancang sebelum ini murid-murid, kemampuan masyarakat Lembah Indus mencapai kecemerlangan tersebut berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaan. Hubungan Lembah Indus dengan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba membolehkan aspek pertukaran teknologi berlaku. Mutu bahan binaan juga dipertingkatkan, iaitu menggunakan batu bata yang dihasilkan dengan teknologi pembakaran bersuhu tinggi. Jalinan hubungan dengan tamadun lain membuktikan sifat keterbukaan masyarakat Indus. Tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain seperti tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba. Segala pengaruh luar ini kemudiannya disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan. Sistem pemerintahan monarki tamadun Huangho diteruskan sehingga zaman dinasti Qing. Perubahan berlaku hanya dari segi gelaran raja yang diubah kepada maharaja. Konsep anak syurga dan mandat daripada syurga masih dikekalkan sehingga abad ke-20. Amalan putaran dinasti juga diteruskan yang diikuti oleh semua dinasti berikutnya. Tahukah murid-murid, pembinaan sistem pengairan adalah sumbangan besar tamadun Huangho. Sejak dinasti Shang, terusan telah dibina oleh pemerintahnya untuk mengairi kawasan pertanian dan mengawal kejadian banjir. Kemajuan dalam bidang teknologi pembajakan, penciptaan cangkul dan sabit juga berlaku apabila sektor pertanian giat membangun. Petani telah mula menggunakan batas untuk membuat penanaman. Alat-alat pertanian yang diperbuat daripada besi digunakan bagi menggantikan alat-alat kayu. Pemujaan roh nenek moyang yang bermula pada zaman Shang masih diamalkan oleh masyarakat Cina hingga ke hari ini. Unsur pemujaan diteruskan dan disesuaikan dengan peredaran masa. Misalnya, unsur korban manusia digantikan dengan makanan, duit kertas dan barangan perhiasan. Konsep yin dan yang, iaitu dua kuasa yang saling melengkapi, juga masih mempengaruhi masyarakat Cina hingga hari ini. Konsep keseimbangan antara dua kuasa tersebut digunakan dalam ilmu perubatan tradisional bagi membolehkan seseorang berada dalam keadaan sihat. Konsep Feng Shui juga merupakan kepercayaan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Cina. Dinasti Shang telah memperkenalkan sistem kalendar yang mempunyai 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.
Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. Falsafah perang Sun Tzu adalah satu lagi amalan yang masih digunakan sehingga kini. Karya Sun Tzu iaitu The Art of War memperincikan selok-belok perang dan cara mengatasi musuh. Kini, falsafah perang tersebut digunakan sebagai taktik dalam urusan perniagaan. Sumbangan terakhir tamadun Huang Ho adalah sistem tulisan, iaitu ideogram. Tulisan ini digunakan secara meluas dalam bidang penulisan dan percetakan serta diajarkan di sekolah sehingga hari ini. Orang Korea dan Jepun juga menggunakan sistem tulisan tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua murid-murid.